Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan topik yang seterusnya iaitu organ utama pertukaran gas. Seperti yang kita dah belajar dalam topik yang sebelumnya iaitu struktur daun. Daun ni adalah struktur yang boleh menjalankan fotosintesis. Kerana daun ni mempunyai sel-sel yang ada kloroplas. Jadi untuk membolehkan daun ni menjalankan fotosintesis, perlu ada pertukaran gas berlaku. Supaya fotosintesis boleh berlaku dengan cekap. Pertukaran gas iaitu gas karbon dioksida dan oksigen berlaku melalui liang stoma. Ini merupakan lapisan epidermis yang terdapat pada permukaan bawah daun. Dan kalau awak perhatikan pada lapisan epidermis ni adalah sel-sel epidermis. Pada permukaan bawah daun, dia ada liang-liang seni. Bukaan-bukaan seni ni yang kita kenali dia sebagai stoma. Kalau satu stoma, kalau banyak-banyak macam ni stomata. Dan stoma ni diapit oleh sepasang sel pengawal. Sel pengawal ni fungsinya adalah untuk mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma. Kalau kita perhatikan pada sel pengawal ni, dia sedikit berbeza dengan sel epidermis bersebelahan. Kerana sel pengawal ni mempunyai kloroplas, mengandungi kloroplas. Jadi, sel pengawal ni boleh menjalankan fotosintesis. Kita teruskan dengan mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Ada dua sebab yang membolehkan liang stoma ni terbuka dan tertutup. Yang pertama adalah pengambilan ion kalium oleh sel pengawal dan yang kedua adalah disebabkan oleh kepekatan sukrosa dalam sel pengawal. Kita tengok faktor yang pertama, pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Kita tengok dahulu mekanisme pembukaan stoma. Pembukaan stoma ni dia berlaku pada waktu siang. Pada waktu siang, ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal. Kalau kita tengok dalam gambar rajah ni kan, ion kalium ni masuk ke dalam sel pengawal. Jadi keupayaan larutan dalam sel pengawal akan meningkat. Dan keupayaan air dalam sel pengawal akan menurun. Ini menjadikan sel pengawal ni dia lebih hypertonik berbanding dengan sel-sel epidermis yang bersebelahan. Jadi apa yang berlaku? Molekul air dari sel epidermis yang bersebelahan akan meresap ke dalam sel pengawal secara osmosis. Jadi hasilnya sel pengawal akan menjadi segah dan melengkung keluar. Keadaan ini akan menyebabkan stoma terbuka. Kita tengok pula faktor yang kedua, kepekatan sukrosa dalam sel pengawal. Pada waktu siang, fotosintesis boleh berlaku sebab ada cahaya. Jadi sel pengawal tadi ni sel yang ada kloroplas. Jadi dia boleh menjalankan fotosintesis. Bila sel pengawal ini menjalankan fotosintesis, kepekatan sukrosa dalam sel pengawal akan meningkat. Ini menjadikan keupayaan air dalam sel pengawal akan menurun. Sel pengawal akan menjadi hypertonik berbanding dengan sel-sel yang bersebelahan. Jadi apa kesannya? Molekul air daripada epidermis bersebelahan ni akan masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Mesti nyatakan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis sebab ini melibatkan molekul air. Jadi kesannya sel pengawal akan menjadi segah dan melengkung keluar. Ini akan menyebabkan stoma akan terbuka. Itu adalah mekanisme pembukaan liang stoma. Kita tengok pula mekanisme penutupan stoma. Disebabkan oleh pengambilan ion kalium oleh sel pengawal.
Okey, ia mekanisme yang sebaliknya. Okey, pada waktu malam, ion kalium bergerak keluar dari sel pengawal. Okey, ion kalium bergerak keluar. Okey, pada waktu malam. Jadi, keupayaan larutan dalam sel pengawal akan menurun. Okey, sebab apa? Dah kurang bahan terlarut dalam sel pengawal tadi. Okey, keupayaan air dalam sel pengawal meningkat. Okey, ini menjadikan sel pengawal ni lebih hipotonik berbanding dengan sel-sel bersebelahan. Okey, jadi apa yang berlaku? Molekul air dari sel pengawal akan meresap keluar ke epidermis bersebelahan secara osmosis. Okey, jadi kesannya sel pengawal akan menjadi flasid. Okey, bila sel pengawal menjadi flasid, stoma akan kelihatan tertutup. Okey, sama juga faktor yang disebabkan oleh kepekatan sukrosa. Okey, fotosintesis dia tidak berlaku pada waktu malam sebab pada waktu malam tak ada cahaya. Okey, jadi kepekatan sukrosa dalam sel pengawal rendah. Keupayaan air dalam sel pengawal pula akan meningkat. Okey, jadi molekul air dari sel pengawal ni akan meresap keluar dari sel pengawal ke epidermis bersebelahan. Okey, kenapa dia boleh meresap keluar? Disebabkan keupayaan air yang tinggi. Sel pengawal ni menjadi hipotonik berbanding dengan sel-sel epidermis bersebelahan. Okey, jadi bila molekul air ni meresap keluar secara osmosis, okey, sel pengawal akan menjadi flasid. Okey, yang menyebabkan stoma akan tertutup. Okey. Kita tengok pula kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Okey, ini adalah gambar rajah tumbuhan yang segar. Tumbuhan yang segar ni, keadaan yang segar ni berlaku bila tumbuhan mendapat air yang mencukupi. Okey, bila tumbuhan mendapat air yang mencukupi, sel pengawal akan menjadi segar. Okey, macam mana sel pengawal ni boleh jadi segar, boleh jadi flasid? Okey, boleh melengkung dan tidak. Okey, kalau kita tengok struktur yang terdapat pada sel pengawal ni. Okey, dia punya dinding. Okey, dinding dalam dengan dinding luar. Okey, dinding dalam dia lebih tebal dan kurang elastik berbanding dengan dinding luar yang lebih nipis dan lebih elastik. Okey, apabila tumbuhan mendapat air yang mencukupi, okey, bila tumbuhan mendapat air yang mencukupi, bila air masuk ke dalam sel pengawal ni, okey, sel pengawal ni akan melengkung keluar. Kenapa dia boleh melengkung? Sebab dindingnya yang tak sama tebal tadi menyebabkan dia mengembang pada kadar yang tidak sama. Okey, bila sel pengawal melengkung keluar, ia akan menyebabkan stoma terbuka. Okey, pada tumbuhan yang layu. Okey, tumbuhan layu ni, dia boleh layu disebabkan oleh kekurangan air. Bila kurang air, sel pengawal akan menjadi flasid. Okey, bila sel pengawal menjadi flasid ataupun hilang kesegaran, dia akan menyebabkan stoma tertutup. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kalau ada kekeliruan ataupun pertanyaan, boleh ditanya di dalam grup kelas. Okey, terima kasih.